Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada petang ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi meneruskan pembacaan daripada Al-Quran Al-Karim, daripada surah Ibrahim, daripada tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kefahaman dan cinta kepada Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Semalam kita berhenti pada firman Allah Subhanahu wa taala, ila siratil azizil hamid. Ila siratil azizil hamid. Di hujung pengajian semalam saya ada menyebut tentang suatu perkara yang perlu diberi perhatian ketika membaca Al-Quran dan ketika mempelajari tafsir Al-Quran, iaitu Asma'ullah, nama-nama Allah yang disebutkan khususnya di hujung ayat. Memilih ataupun pemilihan nama-nama, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di hujung setiap ayat adalah mempunyai munasabah yang tersendiri bagi ayat tersebut. Munasabah yang tersendiri bagi ayat tersebut. Jadi munasabah yang tersendiri itu akan dikeluarkan oleh para mufassir. Misalnya, semalam kita dah terangkan apa munasabah sifat Al-Azizil Hamid. Apakah munasabah sifat Al-Azizil Hamid dengan ayat litukhrijan nasa minadh dhulumati ila an-nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid? Apa munasabah wasariqu wasariqatu
faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Oh, hari ni kita tak buat dalam grup. Kita buat luar grup. Esok kita buat balik dalam grup. InsyaAllah yang dalam grup boleh tengok di sini. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Wallahu azizun hakim. Di dalam ayat wasariqu wasariqatu didatangkan sifat Allah azizun hakim. Ada munasabahnya. Ada munasabahnya daripada segi bahawasanya zat yang ghalib, zat yang berkuasa, maka zat tersebut akan memberi hukuman sekiranya sesiapa yang melanggar perintahnya. Maka itu munasabah sifat aziz dibawa dalam sifat aziz dibawa dalam ayat wasariqu wasariqatu. Kemudian hakim. Hakim, sifat hakim dibawa. Jadi sifat hakim dibawa kerana ayat wasariqu wasariqatu menceritakan berkaitan dengan hukuman. Maka hukuman ini daripada zat yang maha perkasa. Zat yang hukumannya tidak boleh dibantah. Apabila dia mengeluarkan sesuatu hukuman, fala radda li hukmihi, tidak ada siapa yang boleh bantah hukuman Allah. Tetapi hukuman itu dibuat oleh zat yang bukan hanya aziz, tetapi zat itu adalah hakim. Aziz dan juga hakim, bijaksana dalam hukumannya. Pasti dalam hukuman yang telah ditetapkan oleh zat yang hakim ini mempunyai hikmah yang luar biasa. Dalam ayat ila siratil azizil hamid dibawa sifat al-aziz, dibawa sifat al-hamid. Ada munasabahnya yang saya telah terangkan semalam. Boleh tengok dalam grup. Siapa yang belum masuk dalam grup, boleh request dalam grup bacaan Jalalain. Jadi hari ni kita tak baca dalam grup untuk iklan. Jadi siapa yang nak masuk dalam grup, kerana hari-hari yang berikutnya kita akan baca di dalam grup, maka boleh request daripada grup bacaan Jalalain. Maka munasabah telah dinyatakan semalam. Ayat yang seterusnya Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jumhur membaca dengan Allahilladzi. Jumhur. Dan ada satu lagi qiraat dibaca dengan Allahulladzi. Allahilladzi
Dan ada satu lagi qiraat membacanya dengan Allahul ladzi. Qiraat yang membaca dengan marfu' adalah qiraat Nafi' dan juga Ibnu Amir. Qiraat Nafi' dan juga Ibnu Amir. Ada dua qiraat, Allahil ladzi ataupun Allahul ladzi. Sekiranya dibaca dengan Allahul ladzi, maka apa dia? I'rabnya mudah, i'rabnya jelas. I'rabnya adalah Allah di'irabkan sebagai mubtada', alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. I'rabnya sebagai khabar. Dan sekiranya dibaca dengan Allahil ladzi, bersama dengan kita ni ada pakar qiraat ni, Ustaz Lutfi Abu Auf Al-Madani. Jadi kita tak belajar qiraat. Qiraat tu saya baca berdasarkan dalam kitab tafsir. Kitab tafsir sebut begitu, maka kita nukil sahaja. Ada satu perkara yang terputus pula. Ada satu perkara yang selalu disebut oleh guru kami yang mengajar kitab Nahwu. Apabila kita belajar misalnya dalam qiraat Warash, misalnya dibaca Maliki Yaumiddin. Ini semua masyhur. Kita tak belajar qiraat pun kita tahu. Dibaca Maliki Yaumiddin, seperti mana di kawasan Afrika, Morocco, Mauritania dibaca begitu. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Ada setengah mufassir ketika membicarakan antara ayat Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin, mereka membicarakan ayat ini dari sudut antara dua bacaan yang mana lebih rajih. Dia sepatutnya tidak tepat membicarakan qiraat, khususnya kalau dia qiraat 7 ataupun 10, maknanya mutawatirah. Tidak sepatutnya kita bicarakan qiraat dengan bahasa yang mana lebih rajih. Kerana qiraat kalau dia sab'ah, dia qiraat mutawatirah, tidak ada istilah qiraat ini lebih rajih daripada qiraat ini. Kerana semua qiraat itu adalah Quran. Bukan seperti mana perbahasan kita dalam hadis. Bukan seperti mana perbahasan kita di dalam hadis. Bahkan dalam ilmu usulul fiqh dinyatakan bahawasanya satu qiraat mentafsirkan qiraat yang lain. Misalnya, ini antara dalil yang masyhur. Saya tak belajar qiraat. Ini adalah dalil yang masyhur sebab benda ni memang ditulis masyhur, jadi maklum. Ketika membahaskan tentang aula mastumun nisa misalnya, antara dalil yang dibawa oleh kita bahawasanya lamastumun nisa itu memberi makna sentuh, bukan jima, berdasarkan qiraat yang lain. Berdasarkan apa? Qiraat yang lain, iaitu yang membacanya sebagai au lamastumun nisa, au lamastumun nisa. Jadi lamastumun nisa. Jadi kita mengatakan lamastumun nisa dengan makna lamastumun nisa. Kerana lamasa maknanya sentuh, tidak ada sirah bainal janibain. Maka kita mentarjihkan itu antara dalil dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan lamastumun nisa itu maknanya sentuh, bukan jima'. Nampak tak? Qiraat mentafsirkan qiraat yang lain. Maka tidak adalah, walaupun sebahagian ulama mengatakan qiraat dengan Maliki Yaumiddin itu lebih rajih
melihat kepada nahunya berbanding Maliki Yaumiddin. Dia ada wajah dia tu. Mengapa? Kita belajar dalam Tafsirul Baydawi. Tetapi selagi mana qiraat itu adalah mutawatirah, maka tidak ada istilah yang ini lebih rajih daripada yang lain. Bahkan setiap satu mentafsirkan yang lain. Maka begitulah juga ketika membahaskan ayat ini. Allahul ladzi, tidak ada masalah. Maksudnya tidak ada iskal daripada segi nahunya. Tetapi kalau dibaca Allahil ladzi, perlu diketahui Allahil ladzi ini adalah bacaan jumhur baqun, dibaca dengan Allahil ladzi. Daripada segi pembacaannya, kalau kita baca dengan wasal, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamidil ladzi. Baca dengan wasal. Maksudnya bila kita baca dengan wasal, lam itu akan dibaca dengan tarqiq, hamidil ladzi. Tetapi kalau dibaca dengan waqaf, ibtida', maknanya kita akan baca Allahil ladzi, Allahil ladzi. Maka justru itu dibahaskan tentang memulakan ayat, kepala ayat, tapi kepala ayat dibaca dengan jar. Dan kita akan dapati dekat tanda bulan itu ada tanda. Maknanya sebahagian ulama' mengatakan dalam ayat yang seperti ini bagusnya dibaca dengan wasal, kerana tidak ada memulakan ayat menggunakan jar. Allahil. Adapun atas qiraat Allahul ladzi, maka cantik bacaannya. Dijadikan Allah itu sebagai ru'us, sebagai dijadikan lafaz jalalah itu sebagai permulaan. Adapun dibaca dengan jar, sebab kalau kita baca dengan jar, i'rabnya adalah apa dia? I'rabnya apa? I'rabnya badal, ataupun i'rabnya ataf bayan. Badal ataupun ataf bayan. Apa yang saya sebutkan tadi tu, yang Ustaz Nahu saya sebut, bila kita bicara, semalam saya ada sebutkan tentang bukan semalam, dalam siri sebelum ini kita ada sebutkan tentang kepentingan, ya, kepentingan orang yang mempelajari tafsir, kepentingan untuk dia mengetahui i'rab. Dia mengetahui i'rab yang ada dalam sesebuah ayat. Sangat penting untuk mengetahui i'rabnya. Mengetahui i'rab dalam sesebuah ayat ini sangat penting. Maka untuk hari ini kita akan bawa kaedah. Hari ini kita lebih banyak belajar tentang kaedah. Yang pertama, saya akan bacakan daripada kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran. Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran, kalangan As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Saya baca sepintas lalu berkaitan dengan kepentingan ulum i'rab di dalam tafsir. Pertama, beliau membawa perkataan Sayyidina Umar bin Khattab yang berbunyi, ta'allamul lahna wal fara'idha was sunana kama ta'allamuna al-Quran. Hendaklah kamu mempelajari nahu, mempelajari faraid, mempelajari sunnah seperti mana kamu belajar Quran. Dan beliau mengatakan lagi, wa 'alan naziri fi kitabillah, dan wajib bagi mereka yang tadabbur pada kitab Allah dan orang yang ingin menyingkap rahsia-rahsia Al-Quran, wajib baginya untuk memerhatikan kalimah di dalam Al-Quran, sirah
kalimah tersebut dan tempat letak kalimah tersebut. Seperti contohnya kalimah itu mubtada ataupun khabar ataupun fa'il ataupun maf'ul. Sama ada kalimah itu berada di permulaan ataupun menjadi jawab kepada syarat ataupun lain-lain. Ketika membicarakan tentang i'rab Al-Quran, perkara yang pertama wajib atas dirinya adalah mengetahui makna yang dia ingin i'rab ayat tersebut. Maksudnya, sebelum kita nak i'rab Al-Quran, kita perlu mengetahui mufradat dan juga murakkabat. Kena mengetahui makna sesuatu kalimah dari segi mufradnya dan mengetahui makna sesuatu kalimah apabila dia digabungkan dan dijadikan satu ayat. Kena tahu makna kalimah dulu baru boleh i'rab. Kerana beliau memberi satu kaedah. Kerana li'annal i'rab far'ul ma'na. Kerana i'rab ini adalah cabang kepada tahu makna. I'rab adalah cabang bagi mengetahui makna. Kena tahu makna dulu baru kita boleh i'rab. Oleh kerana itu, tidak boleh di-i'rab fawatihus suwar. Ini satu kaedah juga. Kebanyakan surah, huruf muqatta'ah ataupun fawatihus suwar tidak di-i'rabkan. Sebab apa tidak di-i'rabkan? Sebab tidak tahu makna. Jadi kalau kita tidak tahu makna, bagaimana kita nak letakkan tempatnya? Nampak tak? Daripada sini, kita dah nampak antara i'rab alif lam ra. Misalnya dalam tafsir Razi memilihnya sebagai mubtada'. Tetapi tafsir Jalalain memilihnya sebagai tak ada i'rab. Di situ nampak antara dua i'rab ini yang mana lebih kuat. Kemudian kaedah kedua dalam i'rab Al-Quran, hendaklah pentafsir Al-Quran hendaklah dia menjauhi perkara-perkara yang ba'id, wajah-wajah yang dhaif dan lurah-lurah yang syaz. Ketika kita nak i'rab, kita tidak boleh i'rab berdasarkan ihtimal i'rab yang ba'id. Tak boleh. Kita tak boleh i'rab berdasarkan lurah yang syaz. Tak boleh. Kalau kita nak i'rab menggunakan lafaz yang maknanya qarib dan lafaznya fasih. Tetapi kalau dia tak nampak melainkan makna yang ba'id, maka barulah boleh. Jadi sepatutnya ketika kita nak i'rab ayat Al-Quran, kita kena faham yang saya tak sebut lagi apa yang guru saya sebut. Qiraat ini beliau mengatakan dia adalah sunnatun muttaba'ah. Dia adalah benda yang diriwayatkan. Jadi Quran memang datang dengan baris macam tu. Kita tak boleh kata segi nahunya baris macam ni lebih bagus, tak ada. Satu. Yang kedua, contohnya ada sesetengah ayat yang mana boleh ihtimal pelbagai i'rab. Tetapi kalau kita nak i'rab ayat Al-Quran, kita tak boleh bawa semua ihtimal tersebut. Kita tidak boleh membawa semua ihtimal tersebut. Bahkan kita hendaklah i'rabnya berdasarkan makna yang boleh, bukan i'rab yang boleh. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita belajar sekadar nahu, sekadar latihan, bolehlah kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Kita kata ada 9 wajah i'rab seperti mana yang disebut dalam matan Al-Kufrawi. Tetapi dari sudut ayat Al-Quran, ihtimal itu hanya boleh dibawa hanya untuk latihan, bukan ketika nak tafsir. Kalau kita nak tafsir, kena jadikan makna sebagai dasar, i'rab mengikuti makna. Itu kaedah dia. Beliau mengatakan, adapun ayat Al-Quran kita tak boleh i'rab melainkan yang zon ghalib itulah yang dimaksudkan bagi sesebuah ayat. Makna itulah yang dimaksudkan. Maka tidak boleh ta'assuf ataupun takalluf dalam menerangkan wujuhul i'rab. Tak boleh. Kalau ayat Quran tak boleh.
Kalau selain ayat Al-Quran, maka boleh sekadar untuk tadrib. Dan sekiranya, satu lagi point, sekiranya sesuatu ayat mempunyai pelbagai ihtimal i'rab dan ihtimal itu masih bersifat qarib, maka hendaklah seorang mufassir ketika dia tafsirkan, hendaklah dia sebut semua ihtimal tersebut. Contoh, beliau berikan contoh. Contohnya ayat Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi Al-A'la, misalnya lafaz Al-A'la, surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Al-A'la, kita ada ihtimal dia adalah sifat bagi Rabb, ataupun Al-A'la itu sifat bagi ism. Sabbihisma rabbika, sama ada Al-A'la sifat kepada Rabbika, ataupun Al-A'la sifat kepada ismi Rabbika, isma Rabbika. Contoh dia, kalau begini kita sebut semua sekali. Contohnya lagi dalam surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Contoh, bila kita tengok ulama ketika tafsir, ulama mengatakan kita boleh i'rab alladzi ini sebagai sifat kepada al-muttaqin, ataupun kita kata alladzi ini tidak ada kaitan dengan al-muttaqin, dia dah kira berpisah, maka i'rabnya dia ni pada tempat nasab maf'ul kepada a'ni, ataupun dia ini pada tempat rafa', dia jadi khabar kepada mubtada mahzuf, humul ladzina yu'minun, ataupun hudal lil muttaqin alladzina sifat kepada al muttaqin, ataupun alladzina itu adalah apa? Adalah maf'ul kepada a'ni. Kalau keadaan yang begini, kalau kita i'rab yang pertama, kedua, ketiga, dia masih bersifat ihtimal yang qarib, maka boleh buat i'rab yang seperti itu. Kemudian ketika kita nak i'rab, kita kena pastikan i'rab kita itu bertepatan dengan resam antara ulumul Quran. Antara ilmu Al-Quran ini adalah ilmu resam Al-Quran, cara tulis Al-Quran. Dulu kita sempat belajar kitab tajwid, tajuk dia Ghayatul Mustafid. Ghayatul Mustafid. Jadi saya belajar kitab tajwid tak adalah banyak sangat. Kita belajar apa? Hidayatul Mustafid dengan Ghayatul Mustafid. Jazari pun tak sempat nak belajar. Tapi dalam Ghayatul Mustafid banyaklah dibawa ibarat-ibarat daripada matan Al-Jazari. Antara satu tajuk yang dibahaskan ialah tentang penulisan Al-Quran. Ini salah satu ulumul Quran. Rasam ataupun imla Al-Quran ini dia tak sama macam selain daripada Quran. Sebab itu ketika Al-Quran ini kan, kita ingat tak tadi kita dah bahaskan sebelum ini, Al-Quran ini satu kitab, satu Quran. Baca macam diriwayatkan, tulis macam diriwayatkan. Tulis macam diriwayatkan tu maksudnya rasam Uthmani. Tulis macam rasam Uthmani. Rasam Uthmani dia punya cara tulis dia ni bukan sama macam imla yang standard. Jadi bila nak tulis Al-Quran, kena tulis macam rasam Uthmani. Ada faedah ke? Ada faedah. Ada faedah daripada segi pembacaan. Contohnya kita baca ayat Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallah. Jadi kalau inna rahmatallah ini ditulis dengan ta panjang, ta sampan. Apa faedah dia? Kata dalam kitab Ghayatul Mustafid. Faedah dia ketika wakaf emergency. Ketika wakaf emergency, kita nak baca macam mana? Inna rahmah ke nak baca inna rahmat? Di situ nampak faedah rasam tu. Faedah rasam itu nampak kat situ. Jadi mana-mana tempat yang rahmah itu ditulis dengan ta marbutah, bila kita wakaf emergency, maka kita wakaf dengan rahmah. Tetapi kalau kita baca dengan ta panjang, ketika wakaf kena wakaf inna rahmat.
Tak boleh baca dengan inna rahmah. Begitulah yang saya belajar lah. Jadi Ustaz Lutfur Rahman, Ustaz Lutfi, ada seorang lagi, boleh komen tu tentang tajwid. Saya tak reti sangat tajwid ni. Jadi begitulah yang disebut dalam kitab Ghayatul Mustafid tentang faedah mempelajari rasam. Contohnya ada ayat rasam dalam Al-Quran, Allah. Ada yang alif hamzah nun dengan lam alif itu diasingkan. Ada yang ditulis sekali. An-la. Satu lagi Allah. Ditulis dengan apa? Muqham. An-la. Satu lagi Allah. Itu pun contoh. Yang mana ditulis bersambung, kena tulis bersambung. Yang mana ditulis bercerai, kena tulis bercerai. Okey? Jadi ketika kita nak i'rab ayat Al-Quran, kena pastikan dia sesuai dengan rasam. Misalnya, ada ulama yang apa? Yang i'rab rasam ini, dia i'rab salsabila, kan ayat Quran tu. Salsabila surah apa tu? Salsabila surah Al-Insan. Dia i'rab apa salsabila ni? Sal itu dia kata sabila ni maf'ul kepada sal. Sal, sabila. Jadi sabila tu maf'ul kepada sal. Sal tu maksudnya tanya, sabil tu jalan. Dia kata nampak macam betul lah, tapi soalannya apa? Soalannya tulisan sal sabila tu ditulis bersambung ke ditulis bercerai? Sal sabila kan ditulis bersambung. Jadi jangan kita takalluf dalam i'rab sampai dia tak bertepatan dengan resam tulisan. Nampak tak? Jadi bila nak i'rab Al-Quran, kena pastikan perlu bersamaan dengan resam sal sabila. Memang nampak macam bombastik. Oh, ni i'rab baru ni. Sabila ni maf'ul. Tapi cuba tengok tulisan. Tulisan tak menyokong sal sabila ditulis bercantum. Jadi kalau ditulis bercantum, maka tidak bolehlah kita nak i'rab memandai. Dan yang terakhir, poin yang kelima yang Sayyid sebutkan adalah apa? Semalam saya dah bagi tambih. Tentang apa? Ulama tidak suka untuk menyebut dalam Al-Quran ni perkataan huruf zaidah. Tak suka sebut begitu. Kalau ada sebut juga, kita fahamlah maksudnya dia ikut bahasa ahli nahu. Tapi tak adalah berdosa. Itu ikut niat lah. Tapi sebagian ulama dia jauhkan diri daripada sebut perkataan huruf zaidah. Jadi kalau ada mana-mana huruf zaidah, huruf itu kalau dalam nahu dipanggil huruf zaidah, kita tak guna perkataan huruf zaidah. Tetapi ulama guna perkataan taukid contohnya. Ataupun sebut perkataan silah, ataupun sebut perkataan muqham. Begitu. Ini pun ini apa yang kita dapat belajar. Kita dapat belajar adab. Kita dapat apa? Kita dapat belajar adab dalam ta'bir. Dalam nahu ni pun dia ada adab dia. Contohnya kalau kita i'rab Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tak i'rab. Kalau i'rab kan ba harfi jar ismi majrur. Kemudian kita tak kata Allah. Kita tak sebut, bukan kita lah, ulama ajar kita ketika i'rab perkataan yang ada kalimah Allah, jangan sebut Allah je. Kita akan sebut lafaz jalalah ataupun lafaz Allah. Kalau yang lain tak apa, kita sebut je al-ba harfu jarrin ismu majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Tapi masa lafzul jalalah, maka kita tidak berpada dengan sebut Allah, tapi kita sebut lafzul jalalah. Nampak? Bukan belajar ilmu saja, kena belajar adab juga. Antara adab cara nak cakap. Cara nak cakap pun olahan ayat tu, walaupun kamu cakap tu betul, tapi ayat tak betul. Cara cakap tu, olahan ayat yang digunakan itu tidak tepat. Jadi ulama ajar kita ilmu sekali dengan adab. Nampak? Okey. Kita kembali kepada Allahillazi
lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tengok apa yang disebut oleh Imam Imam Sayuti. Allah baca dengan jar. Bil jarri badalun au atfu bayanin wa ma ba'dahu sifatun war raf'u mubtada'un khabaruhu alladhi lahu. Di dalam tengok cara Imam Sayuti buat, cara pengarang Jalalain buat. Dia bawa dua-dua sekali i'rab. Dua-dua sekali. Maksudnya kalau baca dengan jar, ada ihtimal i'rab dengan badal ataupun i'rab dengan ataf bayan. Dua. Tapi kalau baca qiraat yang baca dengan rafa, maka i'rabnya satu sajalah. I'rabnya satu saja, iaitu di-i'rabkan dengan makna mubtada'. Di-i'rabkan dengan makna mubtada'. Mengapa Imam Razi menyebut bahawasanya kalau i'rab baca dengan Allahi ada muskil. Muskil tu bukan maksudnya Quran tu muskil, otak kita lah yang muskil. Maksudnya kita belajar dalam nahu daripada segi susunan alam duduk depan, selepas alam baru datang sifat. Contohnya Zaidun al-alim. Bukan al-alim Zaidun. Daripada segi susunan dalam bahasa Arab, alam, isim alam ni dia letak depan. Selepas isim alam baru didatangkan sifat. Berapa sifat pun. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz jalalah disebut dahulu, kemudian barulah disebutkan apa? Lafaz jalalah disebut dahulu, kemudian baru didatangkan sifat Allah. Ar-Rahman sifat awal, sifatul ula, dan Ar-Rahim as-sifatul saniyah. Tetapi kalau dalam qiraat yang membaca dengan baris jar, dia akan jadi sifat datang dulu. Sifat datang dahulu, kemudian barulah datang alam. Nampak tak? Sifat datang dahulu, barulah datang alam. Jadi dia jadi iskal. Itu maksudnya apa rahsia dia? Iskal ni bukan kita syak pada ayat Quran, kita pasti ada makna yang sangat tinggi, tapi kita nak tahulah. Kita yang tak erti ni nak tahu apa dia punya relate dia dengan apa yang kebiasaannya terbalik. Maka di situlah menjadi tanggungjawab mufassir pada ketika itu. Menjadi tanggungjawab mufassir pada ketika itu untuk jawab. Kena jawab. Nampak tak? Sebab itu antara tugas ulama nahu adalah apa? Mana-mana ayat Al-Quran, yang mana zahirnya bertentangan dengan nahu, maka mereka akan jawab. Hari ini kita banyak belajar kaedah. Mereka akan jawab. Jadi jawapan diberikan pelbagai. Kalau tengok dalam Hasyiah Al-Kamalain, diberi jawapan. Dia kata di sini sebenarnya berlaku taqdim dan takhir. Asalnya litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratillah azizil hamid. Asalnya lafzul jalalah tu depan, kemudian Al-Azizil Hamid itu belakang. Tetapi bila kaedahnya, bila mausuf diletakkan kemudian, dikedepankan sifat, maka kaedah i'rabnya, maka mausuf yang asalnya dia duduk depan, bila dia diletakkan belakang, maka dia punya kaedah nahunya, mausuf yang duduk belakang itu automatik akan di-i'rab ataf bayan ataupun di-i'rab sebagai badal. Nampak tak? Jadi
apa yang pengarang Jalalain i'rabkan itu berdasarkan kaedah bahawasanya bila mausuf ditakhirkan, maka dia akan di'irabkan sebagai ataf bayan dan juga sebagai badal. Okey? Dan juga sebagai badal. Dan ada juga yang menyebut begini. Ini dalam kitab Tafsir Ar-Razi. Ini bersifat teknikal sikit lah. Teknikal sikit. Jadi satu lagi jawapan yang diberikan bahawasanya lafaz jalalah ini, iaitu lafaz Allah, dia adalah asalnya mushtaq, tetapi dia dah jadi jari majral alam. Dia asalnya mushtaq. Ada khilaf sebenarnya, adakah dia mushtaq ataupun dia murtajal. Ulama khilaf tentang lafzul jalalah, adakah mushtaq ataupun murtajal. Mereka yang mengatakannya mushtaq tapi jari majral alam. Jari majral alam. Apa maksud mushtaq jari majral alam? Asalnya dia adalah mushtaq, masuk alif lam daripada perkataan ilah. Tetapi oleh kerana dia hanya diitlakkan kepada satu zat sahaja, maka walaupun dia asalnya mushtaq, tetapi hukum dia dah macam alam. Apabila hukum dia sudah dihukum seperti alam, maka sifatnya hendaklah mengambil sifat alam yang lain. Itu asal. Tetapi dalam ayat ini, Allahillazi, di dalam ayat ini dia didatangkan dengan keadaan dia yang asal, iaitu mushtaq. Dia itu mushtaq. Jadi bila dia datang dengan keadaan asalnya mushtaq, maka tak ada masalah bila dia duduk beriringan dengan sifat-sifat yang lain. Maknanya dalam ayat ini, dia ini bukan alam. Dia kembali kepada asal, iaitu mushtaq. Jadi Al-Aziz mushtaq, Al-Hamid mushtaq, Allah lafzul jalalah juga adalah mushtaq. Maka tidak berbangkit iskal yang disebutkan tadi. Yang disebutkan tadi. Kemudian ada juga yang menjawab begini. Semalam masih ingat saya ada sebut satu perkataan apa? At-tasrih ba'dal ibham ataupun taraqqi. Antara uslub dalam percakapan dan dalam Al-Quran banyak digunakan, iaitu uslub taraqqi. Kita sebut dulu dari benda mubaham, kemudian kita sebut benda yang sarih. Kita sebut ijmal dulu, barulah kita sebut tafsil. Kita sebut yang sedikit, kemudian baru sebut yang banyak. Ini dipanggil taraqqi dalam balaghah. Dan faedahnya adalah menimbulkan syauq. Menimbulkan syauq dalam diri pendengar dan pembaca. Misal contoh taraqqi. Taraqqi dalam Al-Quran, misalnya dalam surah apa? Contoh taraqqi dalam ayat Al-Kursi. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Disebut mengantuk dahulu, baru disebut tidur. Nampak? La ta'khudhuhu sinatun wala naum, taraqqi. Ini contoh taraqqi. Disebut yang sedikit dahulu, kemudian barulah disebut yang banyak. La ta'khudhuhu sinatun, kemudian wala naum, taraqqi. Maka begitulah juga dalam ayat ini. Bila disebut tadi ila siratil azizil hamid, maka akan ada yang bertanya, siapakah al-azizil hamid itu? Nampak? Siapa itu? Dia punya sirnya ditakdimkan lafaz jalalah. Ialah orang Islam biasa tahulah, tapi mungkin akan ada yang bertanya, siapakah al-azizil hamid itu? Maka ayat seterusnya beritahu Allah. Nampak? Datangkan dulu dengan perkataan yang mubaham, kemudian didatangkan dengan lafaz yang sarih. Siratil aziz, kepada jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Maka akan ada soal muqaddam.
Siapakah yang maha perkasa lagi maha terpuji itu? Maka jawapan pada ayat yang seterusnya, Allahillazi. Allahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allahillazi. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan, sebahagian, tapi dhaif juga pendapat ini. Syarat ataf bayan ini syaratnya dia mesti lebih wadih daripada mubayyan. Antara sifat dengan alam, yang mana lebih wadih? Yang lebih wadih adalah alam. Contohnya, qala Abu Hafsin Umaru. Qala Abu Hafsin Umaru. Telah berkata oleh Abu Hafs Umar, yakni Umar. Kan perkataan Umar itu lebih wadih daripada Abu Hafsin. Maka itu antara sir di'irabkan dengan Allahillazi, itu di'irabkan dengan atabayan. Daripada segi maknanya tadi itulah. Perkataan Al-Azizil Hamid itu mubham, maka diwadihkan. Ulama menyebut apakah faedah badal dan juga atabayan. Faedah badal dan atabayan ni adalah al-idha ba'dal ibham. Menjelaskan selepas sesuatu itu dia datang dalam keadaan mubham. Okey? Kena sebutlah, sebab dalam kitab sebut, jadi kita kena sebut. Jadi siapa yang faham dia fahamlah. Siapa yang tak faham boleh belajar insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahulladzi, kita baca dengan qiraat tu. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Setelah kita telah membicarakannya, sekarang ni kita masuk pada ayat. Allahilladzi. Kalau kita baca dengan, sekarang ni saya nak terangkan maknanya dari segi balaghah. Kalau dibaca dengan rafa'. Kalau dibaca dengan rafa', cuba tengok. Allah mubtada, alladzi khabar. Siapa yang mempelajari balaghah, dalam nahwu pun sebut, tapi sebenarnya ilmu tu balaghah. Apabila mubtada dan khabar dua-dua ma'rifah, apa makna dia? Dia akan ada makna khususiat. Dia akan ada makna khususiat. Akan ada makna hasar. Contohnya al-hajju arafah. Mubtada ma'rifah. Arafah itu juga ma'rifah. Bila mubtada' ma'rifah, kemudian khabar juga ma'rifah, maka dia ada khususiat. Dia ada apa? Dia ada khususiat. Al-hajju arafah. Haji hanyalah arafah. Apa sir dia? Sir dia sebab arafah ni rukun yang paling besar. Yang mana kalau terlepas dah memang tak boleh nak cover. Kalau rukun-rukun yang lain dia ada masa banyak. Arafah ni masa dia terhad, tempat dia terhad. Itu rahsia perkataan Nabi, Al-Hajju Arafah. Sebab itu acara-acara tadabbur yang dibuat ni, kita tengok ada kan asatizah buat tadabbur. Kadang orang awam juga buat tadabbur dalam usrah. Jadi kita pun hairan macam mana dia boleh tafsir Quran dalam keadaan dia tidak tahu bahasa Arab. Jadi orang yang tidak mengetahui bahasa Arab, dia tak mungkin boleh tadabbur Quran dengan erti kata yang apa? Yang sebenar. Macam mana dia nak tahu makna yang mendalam? Dia perlu tahu ilmu balaghah. Jadi sebab itu kena bertakwa kepada Allah. Kecuali kalau dia dipandu oleh asatizah yang memang ada kemahiran tersebut, maka ahlan wa sahlan.
Tetapi kalau hanya orang awam berkumpul, masing-masing tanya pendapat apa makna ayat Quran ini, maka bahaya. Bahaya, dia akan terdedah kepada mentafsirkan Al-Quran dengan ra'yun. Siapa yang tafsir Quran dengan ra'yi, walaupun dia betul, dia tetap salah. Sebab nak tutup pintu. Mungkin dia betul sekali, dia salah banyak kali. Payah bagi. Mesti dipandu oleh asatizah yang layak. Maka Allahul Lazi. Kalau kita dah ingatkan kaedah tadi tu, bahawasanya bila dua-dua ma'rifah, dia akan memberi makna khususiat. Masa kita baca ayat Quran itu, kita cuba tazawuk Allahul Lazi. Maka di situ nak menerangkan bahawasanya pemilikan langit dan bumi ini, ayat ini dia ada yufidul hasar. Dia ada apa? Yufidul hasar. Memberi makna yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi ni hanya Allah sahaja. Tidak ada selain daripada Allah. Tidak ada apa? Selain daripada Allah yang memiliki. Yang memiliki ni Allah sahaja. Itu kalau baca dalam qiraat rafa'. Memberi faedah apa? Hasar. Hasar dari segi apa? Allazi lahu mulkus samawati wal ardi, hanya Allah. Allazi lahu mulkus samawati wal ard, hanya Allah. Hanya Allah sahaja yang memiliki. Lam itu lil milk. Yang memiliki, zat yang memiliki. Yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan juga di bumi. Yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Maka hanya satu saja, iaitu Allah. Tidak ada apa-apa yang di langit dan di bumi, melainkan apa? Miliknya, pemiliknya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan di sini, saya nak sebutkan satu, kita nak sebutkan daripada segi ilmu akidahnya. Daripada segi ilmu akidahnya, kata Al-Imam Ar-Razi, daripada ayat ini kita dapat istimbatkan bahawasanya apa? Bahawasanya Allah ini bukan berada di langit. Allah bukan berada di langit. Kerana langit ni, sama' ni dalam bahasa Arab ni, kullu ma'alaka fahuwa sama'. Semua yang berada di atas kamu, maka dia adalah dipanggil langit, dipanggil sama'. Jadi macam mana daripada ayat ini dapat diistimbatkan bahawasanya tidak betul dakwaan mereka yang mengatakan Allah fis sama'. Bagaimana? Kata Imam Razi, di dalam ayat ini, Allahillazi lahu ma fis sama'. Jadi semua yang ada di langit dan bumi ni adalah milik Allah. Semua yang ada di langit milik Allah. Okay, kita ambil satu lagi contoh. Dia ada satu kaedah dalam ilmu usulul fiqh, dipanggil takhsis bil aqal. Takhsis bil ma'na, ataupun dipanggil bil aqal. Ataupun dia ada satu lagi masalah takhsisun bil hissi. Contohnya, Allahu, ayat Quran, Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah mencipta setiap sesuatu. Syai' itu boleh juga ditelakkan kepada zat Allah. Jadi adakah ayat ini memberi makna Allah mencipta setiap sesuatu termasuk dirinya? Kalau ikut muqtada umumnya ayat, ya. Tetapi akal memustahilkan perkara tersebut. Kenapa mustahil? Kalaulah dicipta, dia mencipta dirinya, jadi dia akan jadi daur, dia akan jadi tasalsul. Bila jadi daur dan tasalsul, itu adalah muhal. Maka walaupun syai' ini zahirnya boleh dimasukkan semua sekali,
Tetapi itu dipanggil takhsisun bil akal. Takhsisun bil makna. Akal. Akal yang sehat. Fitrah yang salim. Yang mengistisnakan makna tersebut. Syai' yang dimaksudkan dalam ayat ini selain daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah juga yang menyebabkan ulama mengatakan kullu bid'atin dalalah. Kullu ini dia adalah lafaz am, tetapi ditakhsiskan. Kenapa ulama mengatakan kullu ini bukan makna hakiki? Kerana ada hadis-hadis, ada asar-asar yang menunjukkan benda baharu, tetapi Nabi tidak sifatkannya sebagai sesat. Sahabat tidak sifatkan sebagai sesat. Itulah cara belajar usulul fiqh. Memang datang dalam satu nas kullu. Memang asal makna kullu ini hakikinya umum. Kullu ni salah satu daripada adatul am. Salah satu daripada lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada am. Tetapi apabila ada nas yang lain yang menunjukkan benda itu juga baharu, tetapi tidak dihukum sebagai sesat, maka tuntutan daripada menjamakkan kedua nas tersebut, hendaklah kita mentafsirkan kullu ini bukanlah makna hakiki. Itu salah satu cara tafsir. Ataupun bid'ah yang dimaksudkan di sini adalah bid'ah syar'iyah, bukan bid'ah lughawiyah. Sama ada kullu itu kita mengatakan dia kullu itu ditaksiskan maknanya, ataupun kullu itu kekal atas makna hakikat dia dengan makna semua tanpa istisna. Cuma bid'ah itu ditafsirkan dengan bid'ah syar'iyah, bukan bid'ah lughawiyah. Jadi dengan cara tersebut barulah pemikiran orang tu lurus. Barulah pemahaman daripada nas itu lurus. Faham tak? Begitulah juga mana-mana ayat yang zahirnya menunjukkan Allah itu di langit. Contohnya aamintum man fis sama. Kalau kita tafsirkan man itu adalah zat Allah, kita kena faham ayat Al-Quran perlu ditafsirkan dengan keseluruhan. Kena jaga kaedah yang qat'i dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Atas dasar itu maka ditakwilkan apa yang perlu ditakwilkan. Ini takwil yang benar, bahkan wajib. Maka dalam ayat ini Allahillazi dinyatakan bahawa apa-apa yang di langit itu dan di bumi itu adalah milik Allah. Adalah milik. Milik ini maksudnya duk bawah kuasa dia. Jadi mamluk dengan malik ni adalah dua benda yang berbeza. Malik benda lain, mamluk benda lain. Malik benda lain, mamluk benda lain. Jadi lam itu lam lil milk. Walaupun ma fis sama, ma ni dalam ilmu usulul fiqh, ma ini salah satu daripada alfazul am, lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada umum. Jadi ma juga boleh diitlakkan pada zat Allah, betul? Boleh diitlakkan segi bahasa lah. Tapi dalam konteks ayat ini kena baca penuh Allahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi ma ini kalaulah kita masukkan sekali zat Allah, maka betullah dakwaan orang yang mengatakan Allah itu di langit. Tetapi ulama mengatakan apa-apa yang ada di langit dan di bumi itu tak termasuk Allah. Sebab apa? Sebab mamluk dengan malik dia mesti dua zat yang berbeza. Mamluk dengan malik dua zat yang berbeza. Kalau ma itu termasuk zat Allah, maksudnya zat Allah adalah milik Allah. Milik dengan makna dikuasai, macam makhluk itu. Dia tak boleh khalik dengan makhluk, dua benda yang sama. Ittihadul khalik wal makhluk. Juga tidak boleh ittihad al-malik dan mamluk. Faham tak? Sebab itu ini juga hujah untuk mengatakan bahawasanya dalam bab pemindahan organ, bahawasanya manusia tidak memiliki organ dia. Organ dia bukan dia punya, tubuh dia bukan dia punya. Dia tak boleh tasarruf. Dia tak boleh nak pergi sedekah ke apa ke, tak boleh. Dia tak boleh bunuh diri dia. Nyawa dia bukan dia punya, dia boleh suka hati bunuh. Berdasarkan kaedah tadi juga, al-malik ghairul mamluk. Maka atas dasar ini menjadi hujah kepada ahli sunnah wal jamaah bahawasanya Allah bukan di langit, termasuk nahu wa ta'ala. Okey? Wallahu a'lam bissawab. Dah pukul 6.50. Jadi untuk hari ini setakat itu sahaja.
InsyaAllah hari-hari yang berikutnya kita akan baca dalam grup. Jadi siapa yang belum ada dalam grup, bolehlah mohon untuk masuk dalam grup kita. Jadi kita buat dalam grup ni supaya lebih teratur dan tersusun. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi majmu'ul. Ustaz Awang dah boleh apa? Sungkai ke apa? Sungkai Zahur. Dah boleh makan dah. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hirati فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي سهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابة آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.